Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar anda hari ini? Moga sihat selalu ya. Okey, alhamdulillah cuaca cerah di pagi ini. Malam tadi hujan turun. Alhamdulillah lah. Pokok-pokok segar je pagi ni. Jom kita tengok-tengok kebun kecil saya. Okey, ada yang saya pindahkan pokok-pokok yang sebelum ni dalam pot kecil di dalam bekas yang lebih besar. Jom jalan-jalan di kebun saya. Okey, ini pokok pandan saya letakkan di bahagian hujung sini. Okay, kemudian ini pokok kacang bendi ataupun okra. Alhamdulillah dah tumbuh, dah agak besar dah. Okay. Okay, ini pula pokok ubi jalang. Dah makin membesar dan ada daunnya yang dah mula menjala. Okay. Ini pula pokok kacang sirih kalau tak salah ataupun kacang kecipir. Okay. Daunnya dah merembat ke atas. Okay. Ini daun pandan lagi. Ini pokok kunyit. Ini pula anak-anak cabai yang masih belum dipindahkan. Tinggal segini aja yang belum dipindahkan. Ini pula pokok daun selom. Ini pokok ulam raja, iaitu pokok kemangi. Okay. Pokok serai. Ini seperti biasa pokok ulam bergagak air. Semalam hujan lebat jadi daunnya dah ke mana-mana. Ini pokok daun beluntas. Ini masih lagi pokok bayam Brazil. Ini bayam kampung. Kemudian bayam Brazil lagi. Ini bayam Brazil dah nampak besar-besar daunnya. Telah saya baja kemarin, telah dipupuk kemarin. Kemudian ini pokok kangkung. Kemarin saya dah petik kangkungnya sebab dah hampir tua. Ini lagi pokok bayam Brazil. Ini pokok bawang. Ini pokok daun kadu. Kemudian pokok cili. Ini tak tahulah pokok cili sama ada cili api atau cili besar. Sebab saya tanam dah lama tapi gini naiknya, gini tumbuhnya, keriting-keriting. Kemudian ini pokok ginseng Jawa ataupun akar som. Kemudian ini pokok daun mint. Oh, lihat ni dah ada ulat Ini yang membuatkan pokok jadi tak sihat. Okay, ini pokok daun kesung. Ini pokok kangkung lagi. Yang ini saya tanam menggunakan batang. Dan ini juga saya gunakan batang. Ini cubaan saya menanam daun seledri. Biasa saya tanam dia akan
mati, tapi tak tahulah ini, mudah-mudahan dia hidup Ni pokok pedagang kampung saya pindahkan di dalam bekas yang besar sedikit supaya dia tumbuh lebih luas Ni masih lagi daun kemangi, itu saya pindahkan di dalam bekas pakai seperti begini sebab sebelum ni mungkin bekas terlalu kecil, jadi sampai petang aja dia dah layu. Kemudian ni pokok halia atau pokok jahe. Sebelum ni pun potnya kecil atau bekasnya kecil, jadi saya pindahkan supaya dia tumbuh membesar di dalam bekas yang besar. Ni seperti biasa, daun pokok bayam hasil, kemudian pokok daun pandan lagi. Ini pokok kacang kecipir yang baru tumbuh. Kemudian ini tirai Cina yang saya jumpa tumbuh di dalam bekas-bekas bunga, jadi saya ambil, saya pindahkan di dalam bekas ini. Okay, sebenarnya pokok tirai Cina ni pun boleh kita makan sebenarnya. Banyak khasiatnya kalau kita lihat. Jadi pokok ini juga boleh kita buat sayur tumis. Okey. Ini lihat dah banyak dia punya biji-biji. Nanti biji-biji ni dah kering, dia akan jatuh dan tumbuh lagi di tempat yang ada tanah yang lembap. Kemudian ini bayam kampung juga. Ini bayam kampung ni boleh dimakan, tapi masaknya kena lama sebab daunnya agak keras. Ini saya dapatkan dari kampung sebenarnya, saya bawa balik sini, kemudian saya tanam. Dan ini bayam Malabar. Okey, sebelum ni saya banyak menyemai benih, tapi banyak yang tak tumbuh. Jadi yang tumbuh ni bayam Malabar je. Okey, saya cuba tanam, nak lihat bagaimana bentuk daunnya. Ini pula pokok cili yang saya pindahkan di dalam polybag atau bekas terpakai seperti begini Ini pokok kangkung. Ini pokok cili saya. Ini pula pokok cili besar. Pokok cili ni ada bunga tapi buahnya tak banyak. Mungkin ada di antara kawan-kawan yang pernah menanam cili, boleh komen dekat ruangan komen ya, bagaimana cara nak melebatkan buah cili. Okey. Sebenarnya pokok cili ni sebelum ni dia ada gangguan hama, iaitu hama putih hama yang ada di bawah daun yang berwarna putih. Itu sebabnya dia nampak tak sihat, tapi saya dah spraykan dengan Matador Milagro untuk hilangkan hama-hama yang ada. Ini pula pokok kari. Okey. Pokok kari ni kalau daun dia yang muda-muda boleh kita buat ulam. Kalau nak masak kari, kita boleh tumis daun yang tua-tua ni dengan bawang putih dan bawang merah untuk dimasak kari. Okay, ini juga pokok kari tapi lain sikit dia punya daunnya. Yang ini lebih kuat baunya. Kalau yang ini kurang sikit bau dia. Tapi sama pokok kari. Pokok kari ni sebenarnya dia berbuah. Kalau dah besar-besar dia akan mengeluarkan buah. Lepas tu buahnya itu akan kering dan dia akan jatuh ke
bawah, kemudian dia akan tumbuh lagi. Ini daun sambung nyawa batik. Cantik warnanya, warna purple-purple sebenarnya. Daun sambung nyawa ni boleh kita buat ulam untuk dimakan bersama dengan sambal belacan. Ini pula pokok daun kaduk. Sebelum ni ada yang tanya pokok daun kaduk tu pokok apa? Sebenarnya kalau dekat Malaysia, kat kampung-kampung mesti makcik-makcik atau suri-suri rumah dia akan tanam pokok ni. Pokok kaduk ni dia memang mudah hidup. Dia tumbuh dia tak tinggi. Dia sebenarnya menjala. Sebab dia menjala, ni ada suluh-suluh. Dia akan menjala. Kemudian bila suluh dia ni kena dekat tanah, dia akan tumbuh akar. Lepas tu dia akan tumbuh lagi anaknya. Cara nak tanam dia rasa saya macam mudah je. Saya pernah tanam, saya ambil suluh-suluh ni, suluh akar, suluh yang menjala ni, kemudian saya potong, kemudian saya tancapkan ke tanah. Alhamdulillah dia hidup Pokok daun kaduk ni rupanya seperti daun sirih. Lihat ni bentuk daunnya bujur sirih tapi ini bukan daun sirih. Ini pokok kaduk ni ada baunya yang khas, baunya yang tersendiri. Jadi kalau pucuk-pucuk yang muda ni kita boleh petik, kita boleh buat ulam atau lalap dimakan bersama sambal belacan. Tapi kalau daun-daunnya yang lebih kurang yang begini, kita boleh masak. Biasanya daun kaduk ni orang masak sayur lemak dengan siput siput sedut atau siput belitung. Memang sedap. Atau juga kita boleh masak lemak dicampur dengan kerang pun sedap. Selain itu, kalau orang-orang Thailand, dia gunakan daun pokok kaduk ni untuk buat makanan, satu makanan khas dia iaitu miang kham. Dia ambil daun kaduk ni, kemudian dia akan daun kaduk ni dijadikan pembalut untuk makanan dia, makanan orang Thailand, iaitu di dalamnya ada bawang merah, ada serai, ada kelapa yang digoreng kelapa yang dipotong kecil-kecil kemudian digoreng, kemudian ada lagi bahan lain, ada kuah dia sedikit, kemudian dimakan juga dengan udang kering. Kalau nak tahu miang kham tu apa, cuba search dekat Google, pasti tahu miang kham. Ini pula pokok daun kemangi. Kalau orang Indonesia pasti dia tahulah pokok kemangi tu apa. Saya pun sebab pernah tinggal dekat Indonesia, makanya saya tahu daun kemangi. Kalau tidak, rasanya saya pun tak pandai ataupun tak tahu nak makan daun kemangi ni. Daun kemangi ni sesuai bila kita buat ulam. Kalau orang Sunda, selalunya dia akan buat sambal terasi ataupun sambal bawang. Kemudian dia akan letakkan daun kemangi ni. Memang sedap lah kalau dimakan dengan nasi yang panas-panas. Ini pula seperti biasa bayam Brazil. Bayam Brazil ni memang banyak saya tanam. Sebab apa? Sebab sebelum ni saya hanya tanam dalam satu pot je. Bila dia dah besar, saya akan ambilkan batangnya dan tanam lagi di tempat lain. Kemudian dah lama-lama dia jadi banyak. Bila dah banyak, kita tanam je dalam bekas-bekas ni. Kemudian kita
Kemudian bila kita ambil, kita akan patahkan daun ni, patahkan batang ni, kemudian dia akan tumbuh tunas yang baru. Tu lihat pokok bayam Brazil saya tu, besar-besar, dah besar-besar. Lihat. Saya letak baja, alhamdulillah dia nampak subur lah. Ini sebab tadi malam hujan, makanya daunnya macam bersepah sikit. Hujan agak lebat tadi malam. Bayam Brazil ni kalau kita buat ulam pun sedap, dicicah dengan sambal belacan atau apa-apa sambal ataupun kita boleh juga buat masak lemak ataupun ditumis dengan bawang merah, bawang putih juga sedap kalau dimakan. Alhamdulillah lah, kalau kita tanam sayur-sayur sendiri, kita tak payah lagi beli ke pasar sesak-sesak, kita boleh petik-petik je, kemudian kita masak apa yang ada di taman kita. Tak rugi pun kalau kita menanam, malah lebih untung lagi. Okay. Kemudian ini daun pandan. Daun pandan ni dah lama saya tanam. Alhamdulillah, kalau nak buat bubur, nak masak nasi yang menggunakan daun pandan pun tak payah dibeli dah. Tinggal ambil je dekat tepi sini. Okey. Hanya setakat ini dahulu untuk kali ini. Semoga berjumpa lagi di next video. Jangan lupa tinggalkan jejak anda di ruangan komen. InsyaAllah saya akan follow kembali. Okey. Selamat berkebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.